Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Bagi Ustaz Fad selaku Ketua Pemuda SU Bas Cawangan. SU Bas Cawangan ya? InsyaAllah. Timbalan Bersih Depan dan ahli yang paling muda dalam ni. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir pada malam ni. Sebelum tu pintu bawah tak rapat. Rapat. Nanti kan dia orang tekan dah. Ke tak ada yang hadir tak? Buat macam kalau ada nanti diorang tekan. Kalau dia tekan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita. Biarpun pertemuan dilihat rasa macam tak ramai, rasa 3 orang kan. Namun Rasulullah tetap dia dah 3, 2, 1 atas sekali pula seorang tak ada. Kalau seorang diri dia tak jadi soalan kan. Kalau 2, 3 dan sebagainya tetap boleh kita teruskan. Kerana untuk nak menguatkan jati diri kita, menguatkan kefahaman kita, dan yang paling pentingnya adalah untuk memberikan satu nikmat istiqamah ni kita dalam perjuangan. Sebab istiqamah ni bukan satu benda yang mudah. Dia mudah untuk dituturkan, mudah untuk dicakap, akan tetapi dia memerlukan kepada satu kekuatan untuk kekal istiqamah dalam perjuangan. Sebab sunnah Rasulullah SAW untuk mendapatkan nikmat istiqamah itu dia pasti akan berhadapan dengan ujian. Dan bila dia berhadapan dengan ujian, di situlah dia akan teruji istiqamah tersebut sama ada mampu untuk terus berada dalam perjuangan ataupun tidak. Jadi sebab yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum mana pergi lebih jauh lagi, nak ucapkan syukur, terima kasih kepada pihak cawangan. Berkebetulan memang ada kuliah di sini dan nak kira untuk tahun bulan-bulan akan datang pun mungkin Ustaz Fad boleh tanya awal-awal lah kan. Kalau kuliah ni mungkin kuliah on, tapi lepas tu tak dapat on. Kadang-kadang mungkin lepas kuliah tu ada mesyuarat atau sebagainya. Tapi kalau Ustaz tanya awal, kebetulan kalau malam tu tak ada apa-apa, kita boleh setting untuk diadakan usrah dan sebagainya. Dan di situ pun kita boleh set jadual lah awal-awal. Kan, set jadual awal-awal pada ahli cawangan dan sebagainya. Di Isnin, minggu kedua sebagainya itu boleh diadakan usrah. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ia berkaitan dengan akidah. Bermula dengan perjuangan baginda Nabi SAW mengajak manusia supaya sembah kepada Allah. Itu perkara asas yang dibuat oleh Nabi SAW. Kerana tugasan manusia di atas dunia ini illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asas kepada akidah yang diperjuangkan oleh baginda Nabi SAW adalah mengajak manusia agar mengenal Allah dan menyembah Allah. Bila mengenal Allah dan menyembah Allah, maka sudah pasti dia akan melaksanakan perintah Allah SWT. Dia meninggalkan larangan yang dilarang, yang ditegah oleh Allah SWT. Itu asas akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diperkenalkan kepada seluruh umat manusia agar memeluk Islam dan menyembah Allah. Itu asas dalam akidah. Dan perkara yang kedua ni, akidah yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW ini, dia bukan sekadar hanya disampaikan oleh Nabi kemudian habis, tetapi dia mesti disambung akan akidah ini untuk diperjuangkan. Maknanya apabila manusia kenal kepada Allah, selesai sahaja Nabi melengkapkan Islam yang ada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Bila Islam dah sempurna, dah disampaikan dari sudut akidahnya, syariatnya dan sebagainya, kemudian Nabi pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugasan tersebut bukan sekadar dia terhenti di situ, dan dia mesti disambung. Dia mesti disambung
untuk mengajak manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila sebut berkaitan dengan akidah, maka dalam siri-siri usrah dan sebagainya dia akan sebut juga akidah perjuangan. Maknanya perkara yang kita tahu akidah itu mestilah beriman kepada Allah, bukan sekadar kita saja beriman, ia mesti diperjuangkan agar orang lain juga beriman, agar orang lain juga tahu berkaitan dengan perkara baik, agar orang lain juga tahu untuk menghindarkan diri dia daripada perkara buruk. Maka perkara tersebut menjadi kewajipan kepada setiap manusia. Bukan sekadar dia memeluk Islam, akan tetapi menjadi kewajipan ke atas dia juga untuk menyampaikan Islam itu kepada orang lain. Itu perkara pertama yang kita kena faham. Supaya ada dalam diri kita untuk bersama-sama menyampaikan Islam walaupun kita bukan ustaz. Ikut kepada kaedah cara yang kita mampu untuk kita sampaikan. Ada cara orang dia sebagai seorang ustaz, sebagai ustaz. Abang dia sebagai RC, untuk baju RC. Lalu dia sampai dengan gaya RC, dengan cara RC, tapi sampaikan ceritakan tentang Islam kepada manusia menjadi kewajipan juga kepada kita. Dia berdasarkan kepada surah Wal-Asr. Surah Wal-Asr ini surah yang kita dah hafal, bukan sekadar hafal lah. Kita boleh baca terbalik ke belakang. Punyalah kita hafal. Dalam surah Wal-Asr ini, kalau lihat dalam satu huraian daripada Tuan Guru Presiden, meletakkan bahawa wajibnya kita bersama dengan jemaah, wajibnya kita bersama dengan satu kumpulan yang mana kumpulan itu dia menggerakkan Islam dengan berdasarkan kepada Islam, berpandukan kepada Islam untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Asasnya dalilnya surah Al-Asr. Satu surah Al-Asr ini bukan surah yang biasa-biasa, walaupun kita biasa baca dalam program. Dan habis program kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Kita biasa baca surah Al-Asr ini pada asas cerita tentang masa, sebab dimulakan dengan demi masa. Tapi maksud yang lebih besar, surah Al-Asr ini dalil kepada wajibnya kita bersama dengan jemaah. Illal ladzina amanu, mana wajibnya itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua manusia berada dalam keadaan kerugian kecuali orang yang buat 4 perkara, bukan buat salah satu daripada 4 perkara, tapi kena buat keempat-empat perkara. Barulah dia tergolong dalam orang yang beruntung. Yang pertama, dia mesti beriman. Yang kedua, iman dia mesti dibuktikan dengan amal soleh. Dia buat amal soleh, dia pergi solat, dia pergi apa dan sebagainya. Cukup ke sekadar tu? Tak cukup. Sebab Nabi bukan sekadar beriman, Nabi bukan sekadar amal soleh. Dia tak cukup hanya sekadar beriman, sekadar amal soleh. Dia pergi dah sembahyang, dia tak tinggal dah dan sebagainya. Dia masih lagi termasuk dalam golongan orang Yahudi. Kecuali dia mesti masuk perkara yang ketiga, iaitu watawasaw bil haqq, iaitu dia mesti menyampaikan kebenaran. Kebenaran ni maksud dia apa? Menyampaikan Islam. So tu Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab di Islam Penyelesaian kepada Ulama, Dr. Yusuf Qardawi menghuraikan juga perkara yang sama. Ini dalil kepada wajibnya untuk tekan sini. Dalil wajib untuk kita bersama dengan berdakwah. Tekan ini. Bukan situ, satu lagi. Ya. Sebelahnya. Satu lagi yang sebelahnya. Sebelahnya. Tu. Menjadi dalil kepada kita wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Bila sebut berpesan-pesan dengan kebenaran, itulah tugas Nabi. Itulah yang Nabi buat. Dan bersangkut bila tengok watawasaw bil haq, berpesan dengan kebenaran. Watawasaw bil haq, berpesan dengan kebenaran. Kita rujuk balik kepada sejarah Nabi, rujuk balik kepada sirah Nabi. Nabi tak buat secara berseorang. Watawasaw bil haq yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berpesan dengan kebenaran tersebut, apa yang Nabi buat? Nabi buat secara berjemaah. Sebab tu dia ada, kalau kita dalam teks-teks surah yang mungkin kita akan baca yang akan datang sebagai,
dia ada amal jam'i, dia ada amal ijtimai, dia ada amal fardi. Dalam surah Al-Asr dia ada amal fardi ni, amal yang berkaitan dengan solat. Tadilah iman, amal soleh. Solat kita beriman, kita je kan. So tu Nabi Nuh alaihi salam, cerita Nabi Nuh, dia beriman, anak tak beriman. Kan. Tu kalau tak Ustaz nyanyi pula lagu Rehan kan, iman tak dapat diwarisi. Kan. Amal solat begitu juga. Ada amal soleh yang memang kita buat secara untuk kita dan kita boleh buat untuk orang lain untuk sampaikan pahala. Itu amal fardi. Tapi yang kedua, watawassaw bil haq, dia ada amal jam'i. Dia ada amal yang melibatkan satu kumpulan, satu jemaah. Barulah kita boleh berada dalam kekuatan nak sampaikan Islam. Satu istilah, ni istilah je lah. Istilah pendakwah bebas sebenarnya tak ada. Dia tak boleh bebas. Dia mesti kena terikat dengan Islam dan sebagainya. Cuma itu istilah kita lah. Sama lah macam bumi semula jadi. Kan? Kita sebut mana bumi semula jadi. Kalau ikut akidah ni salah lah. Bukan semula jadi, Allah jadikan, tapi sebab nama kan. Jadi di situ bila kita baca pada surah Al-Asr ni, watawassaw bil haq, kita kena menyampaikan Islam dan dakwah, menjadi kewajipan pada kita. Dan watawassaw bil haq, kenapa Allah datangkan dengan watawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan watawassaw bis sabr. Kenapa Allah datangkan dengan watawassaw bis sabr, dengan kesabaran? Sebab bila kita sampai kebenaran, mesti ada orang tak suka, mesti ada orang benci, mesti ada orang kritik, mesti ada orang kecam. Lalu dia datang dengan kesabaran. Kita kena sabar. Dan itu berlaku kepada baginda Nabi SAW. Maka sahabat mati Allah SWT, perkara asas yang pertama sekali anak nak cerita bahawa memperjuangkan Islam, menyampaikan dakwah merupakan satu kewajipan ke atas setiap seseorang. Dia bukan hanya pada ustaz saja, bukan hanya pada orang tertentu saja, tak, pada semua orang, termasuk kita. Selagi Islam. Ya? Selagi Islam. Selagi Islam lah. Selagi Islam, kalau tak Islam tu, tugas kita sampaikan Islam pada dia. Dan yang keduanya, perkara tersebut yang 4 perkara disebut dalam surah Al-Asr dan menjadi kewajipan pada kita untuk nak buat ni, memang Allah sebut dah, dia tak semua orang boleh buat. Sebab tu dalam ayat yang anda baca awal, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, hendaklah ada di kalangan kamu. Bila sebut kalangan, maknanya bukan semua. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang buat kerja Nabi ni orang yang betul-betul terpilih dan jemaah yang terpilih, jemaah yang benar-benar berunsurkan, berlandaskan dia punya dustur perlembagaannya Al-Quran, sunnah, Islam dan sebagainya, yang menjadi platform kepada orang untuk nak berjuang. Dia tak semua orang. Kalau semua orang mudah kita malam ni tak ada WhatsApp sampai penuh kita sini kan? Tak perlu nak tawar lah makan apa nama ikan apa, kari apa, kambing bakar ke dah kan? Surau masjid tak dan iklan adalah orang marah kan, mana kuliah tak buat. Kita sampai terpaksa buat live dan sebagainya. Sebab apa? Tak semua. Lebih-lebih lagi nak buat kerja Islam. Sebab buat kerja Islam yang pertama sekali dia habis masa. Sebab apa? Pagi tuan-tuan kerja. Nak sambung pula kerja-kerja yang pelbagai. Dia memerlukan macam ni lah. Ada usaha pula malam. Baik sedap duduk kat rumah. Dari rumah letih kerja pagi tadi, baik duduk kat rumah, tidur kan, layan cerita ke kan, pergi tengok mak kilau kan, betul tak? Tidur. Tapi itulah kerja Islam. Sebab tu Nabi Allah sebut wa takut. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tu doa, ya Allah jadikan aku di kalangan yang sedikit. Sebab wa qalilan min ibadiyasy syakur, hanya sedikit saja orang yang bersyukur. Hanya sedikit saja orang yang bersama dengan Nabi. Tengok sejarah Nabi-Nabi. Bersama dengan Nabi Nuh tadi berapa orang? Bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ada yang sendiri Nabi kita, berapa orang yang bersama dengan Nabi? Tak ramai, sehingga kan terpaksa buat dulu awal-awal dekat Mekah, caranya sedikit. Bila dah ada kekuatan sikit, barulah itu pun tak semua. Dan kalau kita tengok dalam peperangan pun, tak ada lagi peperangan yang sama ada disertai oleh Nabi.
ataupun tak disertai oleh Nabi, bilangan orang Islam lebih daripada bilangan orang kafir. Sehingga kan Allah sebutlah secara khusus dalam Al-Quran cerita tentang Talut dengan Jalut. Kan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai dalam medan peperangan bilangan yang sedikit tapi berjaya kalah bilangan yang banyak. Apa Allah nak sebut? Sikit saja orang yang berada dalam perjuangan ini. Sana nak sebut apa yang pertama sekali. Ini tak sebut lagi kenapa mesti bersama mengampas tu. Nah, ini sama sekali nak sebutnya Nabi untuk kita berjuang tu dia menjadi satu kewajipan pada kita. Kita ambil contoh mudah lah. Kita baca sejarah Nabi, baca sejarah sahabat Nabi. Syurga yang mereka masuk, syurga yang mereka minta, lain ke dari syurga yang kita nak minta? Sama. Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Adna dan sebagainya. Semua syurga-syurga tu syurga yang sama, yang sahabat-sahabat Nabi akan dimasukkan. 10 Nabi, 10 sahabat Nabi, mubasyirin Nabil Jannah yang dijanjikan dengan syurga. Syurga yang sama, dan syurga itu juga yang kita minta. Namun bila kita baca sejarah Nabi, sejarah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana bersungguhnya mereka nak mendapatkan syurga dengan sejarah hidup kita. Boleh compare tak dengan dia? Maka di situ sebenarnya sudah memberikan satu tekanan kepada kita bahawa kehidupan kita bukan sekadar kerja yang kita buat, tetapi mesti lebih daripada itu, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan Islam. Lebih lagi berkaitan dengan Islam. Sebab kita, kita ada berkaitan dengan kerja, kita pula ada anak-anak, ada tanggungjawab dan sebagainya. Tetapi suatu dalam surah Wal-As itu dia bukan sekadar beriman amal soleh. Amal soleh ni banyaklah, kita jadi suami yang baik, amal soleh. Kita pergi bekerja untuk cari nafkah, amal soleh. Tapi selepas daripada tu ada dua perkataan lagi. Wa tawassaw bil haqq. Maka untuk nak menjadikan kerja kita tu sebagai salah satu daripada wa tawassaw bil haqq, maka boleh kalau kita jadi cikgu, maka sambil-sambil kita ajar, kita sampaikan Islam pada mereka. Duduklah dekat mana-mana pun tak. Kan? Duduklah kerja apa pun, ceritakan tentang Islam, ceritakan tentang perjuangan. Maka pada waktu tu, walaupun kita bekerja, tapi dalam masa yang sama ada mesej Islam yang kita bawa dan sebagainya. Supaya kita boleh berlepas daripada kewajipan yang mesti ada pada kita. Itu tuan-tuan, sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas perkara pertama, akidah perjuangan. Adanya akidah yang diperjuangkan oleh Nabi bukan sekadar ditinggalkan kepada para sahabat, tetapi zaman kitalah yang kena sambung perkara ini. Dan perkara ini memang menuntut kepada pengorbanan, menuntut pada pengorbanan masa, menuntut kepada pengorbanan wang ringgit. Sebab tu Allah sebut banyak dalam Al-Quran. Bila cerita tentang syurga, mesti dia akan datangkan dengan wajihadin fi sabili bi amwalikum wa anfusikum. Mesti dia. Allah sebut berkenaan dengan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendaklah kalau aku tunjukkan kepada kamu jual beli Allah berkaitan dengan melepaskan kita daripada azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman dengan Allah dengan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuang pada jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan juga dengan diri. Banyak ayat-ayat cerita tentang lepas neraka, syurga ke apa, dia mesti akan disusuli dengan ayat jihad pada jalan Allah, dengan harta dan juga dengan masa kita, dengan diri kita. Dan ini sangat memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada mujahadah yang tinggi, kerana dia berlawan dengan hawa nafsu kita, dia berlawan dengan keseronokan yang kita ada. Namun sebab itulah walaupun sikit usrah, jalan-jalan. Sebab apa? Sebab dengan usrah ni dia datangkan, ialah kita ni manusia kan, ada waktu kita naik, ada waktu kita down, ada waktu kita semangat, memang semangat sungguh. Kat hari setiap masa telefon pada susu cawangan, bila nak usrah. Kan? Ada waktu kita down, SU pula tanya tak boleh balas kita. Kan? Jadi manusia ni dia ada waktu, tak adalah kata tanah ustaz sedap, ada waktu pun kita senyap juga. Tapi ceritanya bila bertemu memberikan satu kekuatan pada kita.
Sebab rahmat Allah SWT itu perkara utama. Maka bila dah sebut perkara tersebut, kita dah tengok ayat Qurannya, kita dah tengok mana hujahnya, mana dalil dia yang mendatangkan kewajipan kepada kita untuk berjuang. Bukan sekadar berjuang, dia mesti bersama dengan satu kumpulan. Dia mesti bersama dengan satu jemaah. Kita tak boleh berjuang seorang, dia tak jadi berjuang seorang. Tak boleh pergi. Mana-mana orang pun yang dia nak kata nak berjuang atas stand dia seorang, dia boleh pergi waktu dia semangat. Habis hilang semangat, dia tak ada orang. Sebab dalam satu kitab Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan ada bab jihad fisabilillah. Dalam mukadimah bab jihad tu dia cerita dulu. Bila cerita tentang jihad, perkara pertama sekali yang engkau mesti tahu, engkau akan ditentang oleh ramai orang. Bila sebut tentang jihad ni, perkara pertama yang mesti engkau tahu, kau akan ditentang oleh ramai orang. Itu Syekh Al-Syahid Said Hawa disebut dalam kitab. Maknanya bila sebut jihad, bila sebut nak berjuang cerita tentang Islam ni, mesti ada ramai orang tak suka. Bila ramai orang tak suka, kita tak boleh pergi seorang-seorang. Kita buat sikit kena kecam, kena kecam senyap gitu. Tapi bila bersama dengan jemaah, walaupun kena kecam, tapi datang ketua pemuda bagi biasa tu, saya lihat tu kena kecam. Kan? Macam-macam lah hari ni apa kita buat tak kena kecam. Sebab orang yang tak suka pada Islam tu, dia akan cari walaupun sedikit salah kita. Dan kita pula manusia, kan? Mesti akan berlaku, mesti buat salah je lah, kan? Dan kesalahan tersebut ialah bila kita salah, kita mengaku salah dan kita bertaubat. Tapi kalau kita pergi seorang, kena kecam teruk rapat sampai dinding, lepas tu kita tak keluar dah. Kita duduk main seorang je tak keluar dah. Tapi bila bersama dengan jemaah, di situlah kita akan ada kekuatan saling kuat menguat, seperti mana yang berlaku pada Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi di awal sejarah, awal penyebaran Islam di rumah Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Bila Nabi dah ada kekuatan, barulah Nabi berpindah ke Madinah. Nabi bina satu daulah, satu pemerintahan. Sebab nak membina satu pemerintahan tu dia ada beberapa step, yang tu soal lain panjang pula ni. Dan di situlah bila kita faham kita mesti kena jual, kita mesti kena meletakkan diri, melibatkan diri dalam perjuangan tersebut, dan mesti melibatkan dalam satu jemaah, satu kumpulan, satu kekuatan. Yang mana kekuatan ini nak bawa Islam ini, dia bukan sekadar dengan jiran sebelah. Dia mesti nak bawa dari sudut peringkat kawasan kita. Dan kawasan tersebut tak mampu untuk kita nak buat kecuali dengan kita menguasai daerah. Nak buat satu keputusan. Dan nak menguasai daerah pula, dia bukan boleh buat keputusan di daerah saja. Kadang-kadang dia memerlukan kuasa daripada negeri. Dan negeri pula kadang-kadang ada perkara yang boleh buat, ada perkara tak boleh buat. Dia mesti keputusan daripada tingkat nasional. Maka di situlah perjuangan, suatu jihad yang paling besar yang dibuat oleh Nabi, apa dia? Mendirikan negara. Itu sunnah Nabi yang paling besar. Kita biasa sebut cerita tentang sunnah Nabi kambing. Kan nampak kambing, oh ni sunnah ni. Pakai serban, pakai apa tu, okeylah yang biasa kita amal kita ni. Tapi sunnah Nabi yang paling besar, Nabi membina daulah Islamiyah, iaitu membina pemerintahan negara Islam Madinah. Itu sunnah Nabi. Dan perjuangan Nabi nak sampai ke situ tu, dia berjalan dengan pengorbanan. Awal Nabi tengok beberapa orang yang syahid dibunuh, keluarga Ammar bin Yasir, imak ayahnya dibunuh, disuluh. Kan? Kemudian sahabat Nabi lain lagi yang terlibat dalam peperangan. Maknanya itulah pengorbanan Nabi Muhammad. Dan pengorbanan itu kadang bukan biasa, melibatkan nyawa. Dan dia memerlukan kepada mujahadah, kesungguhan dan kefahaman. Dan pada ketika itu bila kita semak, tengok contoh dan sebagainya, mana jemaah yang boleh beri kita kekuatan. Di situ bila kita tengok satu, sebab sesuatu organisasi ni dia kuat dengan dia punya perlembagaan. Ini asas ketika mana zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu, kalau kata zaman Nabi dulu tak ada perlembagaan, ialah tu zaman Nabi. Zaman Nabi ada, tak ada, bukan tak ada perlembagaan, ada juga kan. Apa nama perlembagaan Madinah kan. Ketika mana Nabi merintah Madinah, ada juga perlembagaan ni. Dan kita atas dunia ni, dan khusus kita kat Malaysia, dia tengok pada perlembagaan sebagai contoh. Bila kita nilai balik perlembagaan, beberapa nak kata ada yang senamakan jemaah, ada yang tak nama jemaah.
beberapa organisasi ni bila tengok, kita nilai balik dan sebagainya, maka kat situlah kita nampak Parti Islam Malaysia PAS dari sudut dusturnya, dari sudut perlembagaannya, bila tengok balik perlembagaan tak buat perlembagaan, tapi adalah dalamnya bagaimana meletakkan Islam sebagai asas kepada perjuangan. Nabi contohlah. Mana disebut tadi? Nabi sebut perlembagaan, soalan isu. Kena pula nak mesyuarat agung. Banyak orang tanya tentang perlembagaan. Ni. Kau lihat dasar dan matlamat penubuhan Islam. Tengok dasar dan matlamat penubuhan PAS sebagai sebuah parti politik Islam dan dakwah. PAS telah membuat pengisytiharan sebagaimana dinyatakan dalam mukaddimah perlembagaan parti. Sana dah sebut dah tadi, kita mesti berjuang, kewajipan ke atas kita. Kemudian tak boleh kita buat seorang, dia mesti kena ada jemaah. Bila jemaah tersebut dia mesti melibatkan bukan sekadar setempat, dia sampai melibatkan kepada negara. Dan berkebetulan dalam negara kita tak ada cara lain, hanya dengan cara demokrasi. Ya? Demokrasi berparlimen, maka dia mesti melibatkan parti politik. Mesti melibatkan parti politik. Sebab itulah kalau nak sebut ni dalam dalaman tak apalah, tapi kalau kita ceramah biasa-biasa dia tak boleh sebut kan, keterlibatan kita dengan parti ini merupakan satu pahala. Kenapa? Kerana parti yang kita buat, yang kita ikut pada ketika ini, perlembagaan yang adalah agama, memang dasarnya memperjuangkan Islam. Cuma satu nak kata, kita punya intimak ni apa? Maknanya kita meletakkan diri kita dalam perjuangan ni, dia mesti atas dasar akidah, bukan atas dasar individu. Sebab kalau atas dasar individu, maka setiap parti itu dia tak perfect, semua orang hebat. Tak semua orang macam Tok Guru jadi. Dia ada orang macam tak kiri, suatu terkeluar. Kan tak semua orang itu. Mana dia bukan atas individu. Kalau atas individu, Mak Sabu keluar. Kita akan ikut pada Mak Sabu. Tapi dia atas akidah perjuangan. Sebab yang ada dalam parti ni orang. Bila dalam parti ni ada orang, nak menguruskan orang ni, kalau tuan-tuan kerja pejabat, kita tahulah menguruskan orang ni bukan mudah nak menguruskan orang. Ada orang di pandangan A, dia ada pandangan B, pandangan C dan sebagainya. Jadi bila nak menguruskan orang ni, dia macam-macam. Maka begitu juga dalam PAS. Sebab kata Musa Idris dia selalu sebut, daripada ulama sampai ke orang tak gosok gigi ada dalam PAS. Kan? Daripada ulama Tok Guru dalam 2-3 siri penerangan ni, dia dibawa satu contoh. Dia kata orang dulu ni nak sama dengan PAS sebab apa? Sebab dia marah dengan polis pada waktu. Marah dengan polis sebab apa? Sebab polis halang dia berlagayam. Kan? Polis halang dia berlagayam, dia marah dengan polis waktu tu sebab polis pada waktu tu kan? Dia sokong PAS. Padahal dia tak tahu bila PAS merintah lebih teruk dia kena oleh ikut kan? Sebab berlagayam haram dalam Islam. Tapi nak ceritanya orang itu pun ada. Tapi akhirnya Tok Guru kata bila dia masuk PAS, dia belajar, dia tahu apa semua, lalat dia di antara orang yang paling istiqomah dalam PAS. Kan nak cerita. Tapi sebab tu kalau kita berjuang atas dasar individu, maka orang tu dia akan berubah. Ada orang dia kekal istiqomah, ada orang dia akan berubah. Dalam PAS ni presiden pun ada yang tukar keluar daripada parti. Ada Datuk Asri dulu. Jadi apatah lagi kalau orang-orang biasa. Sebab apa? Sebab perjuangan Islam ni Allah jaga. Perjuangan Islam ni Allah jaga. Suatu baru-baru ni ketika mana anak pergi ke Terengganu. Terengganu lah, kami ada lekor, ada tanya soalan. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, macam mana ni kita nak pilih calon? Sebab tengok-tengok ni macam orang PAS ni ada yang tak jujur. Kemudian tengok UMNO ni macam ada yang jujur. Jadi jawapan yang nak bagi, orang UMNO yang jujur dia akan masuk PAS. Orang PAS yang tak jujur dia akan terkeluar daripada PAS. Sebab jemaah ni bukan kita jaga, letih nak jaga orang, tapi jemaah ni Allah jaga. Nak bersama dengan Islam kita akan keluar. Tapi kalau tak, dia akan bersama dengan yang lain. Satu kalau lihat dalam mukadimah aku dia serta bahawasanya dengan sesungguh adalah diisytiharkan demi untuk menyempurnakan takwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia yang diadakan bagi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar,
dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara, maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Parti Islam Malaysia. Maksudnya dalam mukadimah sini sebut secara jelas menyempurnakan takwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia. Mana memang tujuan untuk Parti Islam Malaysia ditubuhkan memang untuk nak kejar takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau cari nak dunia dalam lampah tak dapat. Nah, satu dalam lampah ni kena keluar duit lagi. Nah, kada orang pemenang dah jadi kerajaan minta lagi derma. Memang. Sebab itulah tarbiyah yang kita buat dan sebagainya. Cumanya pada ketika ini kita tak pegang mana. Memang berlaku ialah rakan-rakan kita pun bukan nak Islam pun. Nah, sebab tahu dengan Islam payah nak dapat ni. Payah nak dapat projek dan sebagainya. Tapi itulah kemudaratan yang kecil berbanding dengan kemudaratan yang besar. Satu dalam kaedah-kaedah ni dia ada mengambil kemudaratan yang lebih kecil berbanding dengan kemudaratan yang besar. So, ada orang tanya, Ustaz, bila kita bersama dengan bersatu, apa beza dia dengan PH? Beza dia dengan PH, dua-duanya ada mudarat. Tetapi mudarat bersama dengan bersatu lebih sedikit berbanding dengan PH. Sebab apa? PH dia ada di AP yang sudah pasti secara terang-terang tolak pada Islam. Yang PKR memang confirm liberal. PAN tak tahulah macam mana dia punya keadaan. Kita doalah mudah-mudahan sahabat kita akan kembali balik pada kita. Jadi suatu sahabat rahmat Allah SWT, lihat pada perlembagaan, lihat pada asas perjuangannya, kita jelas. Banyak lagi sebenarnya. Dasar utama, asas penting yang utama yang dipegang oleh pemerintah ialah melaksanakan syariat Allah, pencipta undang-undang yang hakiki. Satu, waktu kita sebelum ni kita bersama dengan Pakatan Rakyat PR. Sebab apa kata rakyat pada waktu itu jadi pecah? Sebab pada ketika itu DAP terang-terang menolak berkenaan dengan hukum Islam yang kita bawa. Walaupun pada asasnya awalnya dia bersetuju untuk tidak bersetuju. Agree to disagree ya. Dia bahasa Inggeris yang tak salah sebut. Dia asalnya dia bersetuju untuk tak bersetuju. Dia memang tak bersetuju dengan hudud. Tetapi asas untuk sama-sama memerintah pada waktu itu tak apalah bersetuju. Tapi setelah itu dia mula menampakkan ketidaksetujuan dia, dia mula tolak, dia mula sebut dan sebagainya. Lalu kita putus dengan dia. Tinggallah kita dengan PKR waktu itu. PKR pun dia segar-segar lah, dia pun putus juga dengan kita. Sebab apa? Sebab asas perjuangan kita tu kotaknya. Satu sebab Allah SWT mana pun letak perjuangan. Satu contoh, Nabi contohlah di Johor baru-baru ni kita PRM, pihak raya negeri. Ada perbincangan dengan UMNO. Bila berbincang dengan UMNO nak bagi kita 2 kursi. UMNO nak bagi kita 2 kursi. Dan kalau dengan 2 kursi ni confirm kita boleh menang. Tapi sebab apa tak boleh tolak? Sebab kita dalam perjuangan kita ada kita punya asas perjuangan. Kita ada kita punya prinsip. Prinsip kita bukan nak menang semata-mata. Kalau nak menang, akan tetapi dihinjak, akan tetapi perjuangan kita tidak diterima, nampak apa nama? Jadi sebab pada waktu itu kita padahal kita minta lebih daripada itu, bukan sebab nak kuasa, tapi nak biar sama rata. Dia boleh. Kalau dia banyak pun, tapi tak sampai dia boleh buat sesuka hati. Kalau tidak jadi macam, yelah Johor pun kalau ikutkan, tak perlu pun pada pilihan raya negeri. Sebab memang dah lebih dah. Tapi sebab dia nakkan kuasa lebih daripada itu, bukan sekadar lebih 2-3 kursi, nak lebih daripada itu, maka dibuat juga pilihan raya. Satu kita tolak. Nah itu je sebab nanti Allah SWT itulah asas sebab apa kita bersama dengan Allah. Dan yang kedua, antaranya lagi, banyaklah kalau lihat pada tu saya boleh baca. Kalau nak dapat kamu punya, saya tak tahu lah kalau keluarkan lagi rasa macam ada pun yang boleh kita baca. Memahami berkenaan dengan perlembagaan PAS, apa yang diperjuangkan, simbol kita pun, kita punya seruan Allah Akbar. Perjuangan kita pun memang membawa untuk mendapat redha Allah. Itu yang akan diletak yang pertama dalam setiap apa yang kita buat. Nak buat, mesti letak itu dulu. Dan kita kena faham juga, bila letak Islam di tempat yang pertama,
maka ada perkara yang tak boleh buat, ada perkara boleh buat. Satu, kita jangan rasa boleh, dulu tak boleh kata macam ni boleh, tapi kenapa sekarang dulu tak boleh, sekarang boleh pula. Dari sudut strategi politik dia boleh berubah. Sama macam fiqh. Fiqh Imam Syafi'i dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Ketika mana Imam Syafi'i berada sebelum daripada ni, dia menggunakan pandangan yang lain. Tapi bila dia pergi ke Mesir, dia dah ada qaul jadid, dia dah ada hukum baru. Sebab apa? Sebab bila tengok keadaan di Mesir, tak boleh pakai yang lama punya ijtihad. Lalu dia ijtihad yang baru. Maka ada perkara yang memang qat'i tak boleh ubah, tapi ada benda yang dia boleh berubah ikut pada keadaan semasa dan sebagainya. Satu begitu juga berkaitan dengan politik. Dia ada waktu kita boleh bersama, ada waktu tak boleh bersama. Dulu tak boleh bersama, kenapa sekarang boleh bersama? Sebab pada waktu tu dilihat ada keringanan. Macam dulu kerah sungguh mengamuk. Kalau di Terengganu, Kelantan tu semayang asing-asing. Semayang asing-asing, dia semayang sekali dan sebagainya. Tapi sebab memang orang dulu tu kerah. Tapi bila dah bawa zaman sekarang ni, dia berbeza. Anak-anak muda ni dia tak pandang, dia beza gitu. Sama macam Palestin. Satu orang Palestin, dia tak tuntut untuk kita datang ke Palestin. Sebab dia tahu kita lagi orang Melayu ni, kita lagi orang Malaysia ni, kita penuh dengan ada penuh dengan kita punya cara kelembutan. Pergi ke Palestin tak lagi gitu. Tak lagi cara dia berlawan. Satu Palestin orang maki bunuh, tapi relax je dia. Relax. Sama juga macam zaman ni gitu kan. Macam kata-kata dulu kan. Apa nama? Waktu Fir'aun. Kita cerita tentang Fir'aun dan sebagainya. Dengan keadaan iman yang ada sekarang ni, kalau kita berada pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun tu, agak-agak kita geng Fir'aun ke geng Musa? Agak-agak dengan iman yang ada kebanyakan orang sekarang, ada pada zaman Fir'aun, agak-agak mereka bersama dengan Fir'aun ke bersama dengan Nabi Musa? Fir'aun papa keluar. Fir'aun ni segala harta dunia dia ada. Nak bagi mak berapa yongkol pada orang tak jadi masalah. Kan harta Fir'aun ni. Jadi fikir baik sama ke? Kan zaman tu takut-takut bersama dengan Fir'aun. Sebab nak bersama dengan Nabi Musa ni, berhadapan dengan mati hidup kan. Kita tak boleh. Nama kita ni kan, suatu kat Malaysia dia cara berjuang lain. Dia tak kelah. Kita dengan sebelah dengan Indon. Beza kita dengan Indon. Indon keras semua. Tengoklah dia kat sini pun kan dan sebagainya. Memang itu suasana ni. Jadi nak cerita saya sebab Allah SWT begitu juga keadaan dari sudut perjuangan dan sebagainya. Jadi sesuatu apa yang berlaku pada ketika ini dan sebagainya, keberadaan kita dalam Jumaat khususnya lepas ni, kita dah berada di atas landasan yang benar. Dah berada berdasarkan kepada matlamat perjuangan. Kita dibarisi pula, kita ni yang paling tinggi sekali adalah Majlis Syura Ulama. Dan orang yang Majlis Syura Ulama ni, Allahu Akbar, kan perbahasan dia semua berdasarkan kepada ilmu. Sebalang bentuk keputusan dan sebagainya, dia mesti berlandaskan kepada apa kata Islam, boleh tak boleh. Suatu keputusan macam mana sebut tadi kan? Keputusan yang dia bersifat mutaghayyirah, bersifat berubah-ubah ni, dia akan berubah. Keadaan pada waktu ni dia tengok pada gini, hasil keluar perbincangan ni semua ni, ini keputusan dia. Mungkin dia berbeza dengan 20-30 tahun dahulu, sebab pada keadaan itu dia berbeza dan sebagainya. Yang ceritanya ulama yang memimpin kita. Dan ulama ni Allahu Akbar, yang memimpin kita ni dia bukan, tak tahulah tuan-tuan mungkinlah, tapi tak macam saya lah. Kan saya ni tahajud pun boleh kira tak habis tangan sebulan. Lama kita ni hari-hari kalau tok guru tu Allahu Akbar. Kan dari sudut bangun malam dia, dari sudut atas kereta je mula Al-Quran. Tak, kita atas kereta buka TikTok. Sebagainya. Ceritanya itu ulama-ulama yang memimpin kita. Maka tak ada satu bila kita tengok dan sebagainya, inilah di antara sebab kita bersama dengan parti Islam Malaysia PAS ni, untuk kita berjuang menyampaikan Islam. Dan kalau berjuang dengan PAS ni memang tak dapat apa. Bukanlah tak dapat apa, maksudnya dari sudut dunia.
Dari sudut harta dengan kita kaya dah, tetapi kita dapat sesuatu yang orang lain biasa tak dapat. Kita dapat rasa ketenangan, kita dapat rasa sebenarnya rezeki ni Allah nak bagi ni rezeki di atas Allah. Anas tuan-tuan, sebelum ni ada petugas di jabatan sebagai pelindung pengarah di JAIS. Baru berhenti je. Baru berhenti kena berkhidmat kat sini tu. Nak boleh berhenti tu, yelah kita ada komitmen lah. Komitmen kereta, komitmen rumah, komitmen anak-anak. Kerana kita fikir juga dari segi duit. Kita fikir dari segi duit ni kan? Tipu lah kalau tak fikir kan? Walaupun waktu kalau ceramah ke apa cerita, tapi tetap akan fikir. Tapi satu benda lah yang ialah bila kita sendiri dah berlaku, di situ Allah bagi sebenarnya. Dan anak sebut ni bukan nak sebut supaya lepas ni tuan-tuan berhenti kerja dah. Tapi anak nak boleh berhenti tu dia memang bukan satu benda yang mudah. Tapi selepas daripada berhenti ni, alhamdulillah, dari sudut duit Allah mudah namanya. Anak ambil satu contoh lah yang membuatkan anak buat keputusan nak berhenti terus. Sebab ialah sebelum ni dia rasa dah, sebab bila kita nak buat keputusan yang ada dia nak berhenti, nak kena ambil cuti dan sebagainya, agak tersangkut. Jadi kita payah sikit lah. Kemudian ditaklifkan pula kena sebagai asisten muda Pak Malaysia. Nak rasa ini juga ni. Kebetulan dalam keadaan anak nak buat keputusan nak berhenti, tak nak berhenti sebab fikirkan komitmen kita. Allah tunjuk kau ni apa nama, kadang fikir sangat buat duit ni. Allah kau ni kebetulan kawan telefon. Kawan tu belajar sama-sama lah di Mesir. Tapi dia orang ni kerana waktu belajar Mesir ni ramai kawan-kawan yang belajar medik, belajar doktor. Dan di Mesir pun kami ada dah Usrah dan sebagainya. Dia telefon, dia tanya sihat ke tak dan sebagainya. Lepas tu kata, aku nak kau jawab setuju. Kata dah, kenapa setuju? Jawab dia lah setuju. Kata cerita dulu mas setuju lah, tiba-tiba setuju serah harta kan nak pakai apa. Dia kata kami ni lah kan, kita orang ni tak nak bergerak sangat kan, sebab aku pergi dengan doktor-doktor ni kata nak bergerak, kami bukan senang boleh bergerak kan, pressure apa no? dia punya yalah duduk hospital lah kan dengan masa dan sebagainya. Jadi kami bincang-bincang, alhamdulillah lah tengok ada wakil daripada satu tempat belanja, tempat anak belajar tu Zazi mungkin pos lah. Wakil Zazi ada seorang dekat pimpinan pusat, dia kata. Jadi kami bincang-bincang dan sebagainya, kumpulan duit seorang sikit. Kumpul seorang sikit, nak bagilah aku untuk apa-apa lah. Tak banyak. Tapi bila dia telefon, dia nak bagi tu, mana kata, ya Allah, dalam keadaan kita risau apa yang nak bayar komitmen ni dan sebagainya, tiba-tiba Allah hantar orang begitu. Saya rasa macam anda rasa tu Allah nak tegur. Kenapa kau bimbang sangat? Sebab dalam kuliah, dalam ceramah kau boleh cerita bergantung pada Allah. Tiba-tiba kau pada waktu ni masih boleh kira-kira agaknya lah yang sana rasa. Lalu Allah hantar sahabat tu untuk nak bagi tahu jangan bimbang tentang duit. Allah boleh bagi kau jalan mana-mana. Dan pada waktu tu terus saja, nak ingat pada waktu tu anak nak pergi mana ni? Dia telefon waktu tu masuk jalan Ceting. Terus esoknya anak buat keputusan, anak pusing terus. Anak pusing, anak pergi rumah mak anak. Mak anak akan beli hadiahnya. Terus pergi masuk balik sampai rumah, pergi ngomong mak, panggil dengan mak abah sekali, beritahu kata nak berhenti. Mak terkejut lah kan. Orang payah nak dapat kerja, kita nak berhenti pula kan. Kata nak berhenti, tapi alhamdulillah lah mak pun di antara yang faham lah kan. Sebab mak Anas sebab ni bendahari Muslimah kawasan. Jadi kata tak apalah, insyaAllah mak kata nanti Allah bagilah. Yang di situ kita jadi kuat lagi. Esok pagi ni anda buat surat, terus letak jawatan. Tapi letak jawatan tu dia kena sebulan sebelum. Kalau tidak kena bayar kan. Jadi anda hantar surat tu sekitar dalam hujung bulan 11 untuk berhenti awal Januari 2020. Dan alhamdulillah nak cerita dari sudut kewangan ada je kan, ada je, bahkan rasa macam lebih banyak pula daripada sebelum ni kan.
Rasa macam lebih banyak pula bila kira-kira orang bagi ni. Yalah, walaupun dia cumanya dia tak tetap lah. Kalau macam dulu setiap hujung bulan masuk, setiap bulan masuk dia tak adalah hujung bulan masuk. Tapi adalah yang bagi yang masuk sebagainya. Bila kira-kira kadang-kadang tu sebulan tu macam banyak lagi Ramadan baru ni. Ramadan baru ni dah lah kita berhenti kerja. Kena tarik tauliah pula ngajar. Kena tahu tauliah ngajar berjaya. Bulan Ramadan ni pun lagi banyak daripada yang biasa kita. Itu sebab Allah SWT anda bukan nak beritahu bahawa supaya berhenti dah, tapi yakin Allah akan mudahkan. Sebab apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Kita bantu agama Allah, Allah tak akan sia-siakan kita. Cuma ni cara Allah bantu tu kadang-kadang kita tak sangka. Allah mudahkan urusan anak-anak kita, Allah mudahkan urusan kita pada waktu kita sangat memerlukan. Di situ Allah akan bantu. Dan pasti Allah akan bantu, insya-Allah. Semuanya itulah kekuatan yang ada, dan itulah kekuatan yang memberikan anak full time supaya sepenuh masa dengan imam. Kita rasa seronok, kita rasa buat apa yang kita rasa seronok. Kalau ikutkan memang hari ni hampir imam, sebab anak 3 hari minggu ni 3 kali anak ulang alik Kedah. Sebab ada program. Ni pun 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad baru sampai malam tadi. Pagi tadi. Jadi tapi kita rasa seronok apa yang kita buat. Allah mudahkan urusan dan sebagainya. Dan ceritanya satu anak sangat yakin dan amat yakin keberadaan dalam parti Islam Malaysia PAS ni adalah tempat yang sangat betul, dengan ciri-ciri yang ada dalam jemaah Islam, dengan kita dipimpin oleh para alim ulama. Cumanya bergantung pada kita bagaimana untuk kita teruskan. Dan itu adalah segala-galanya atas kita untuk kita habiskan masa kita, habiskan kewangan kita pada jalan ini, dan pasti Allah akan timbul balik selepas daripada itu mengikut kepada keperluan-keperluan semasa yang mungkin Allah akan bagi pada kita. Jadi saya sebabkan mati Allah SWT itulah sikit banyak yang mungkin boleh dikongsikan. Taklah banyak nak banding dengan yang mungkin abang lebih lama daripada anak kan. Itu penting betul lah. Penting itu yang penting betul. Ya, dia bagi kekuatan pada kita kan. Sebab kalau kita dengar macam isu semasa macam Mak Sambu cakap ayat ni penipu. Kita ahli bahasa biasa kita pun itu satu lagi. Bila kita tak ada usulah ni, kita tak tahu, Kita tak tahu nak tanya pada siapa lah. Bila Mak Sambu dulu haji ni cakap ni tunjuk apa kan. Terus sekarang haji ni keluar penipu. Kalau Orang biasa. DAP cakap kita tak kisah. Tapi ini orang Melayu silam ke jangan dulu pesida kita pula. Jadi kita rasa macam kita yang bawah ni kita kan ada, bila tak ada usulah ni, alhamdulillah lah kita rasa kita tahu mana yang sikit pun betul, mana yang tu. Dan di sini pula kita boleh nak tanya benda-benda yang mungkin sebab dia dalam jalan, dia bila kita dalam jemaah satu adab dalam jemaah ni dia ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh huraikan dalam surah akan datang. Dia ada 10 rukun bai'ah. Dan antara rukun bai'ah ni yang selalu dimomong-momongkan kepada kita dan kita pun rasa macam apa dia? Orang duk kata kita ni wala'un. Dia biasa guna perkataan wala'un. Aku masuk wala'un ni wala' kan? Apa ni wala' je. Apa pimpinan kata buat, apa pimpinan kata buat. Dan memang itu pun dalam jemaah. Dan sebenarnya kita kena rasa bangga bila orang sebut pada kita wala'un. Anda bangga orang sebut wala'un. Sebab anda wala' tu kepada pemimpin yang anda tahu mereka buat keputusan. Dia bukan keputusan yang sembang kedai mamak keluar keputusan anda. Sebelum ni anda terlibat hanya sekadar kawasan. Kemudian anda terlibat negeri. Kemudian sekarang anda terlibat dengan pusat. Bila anda terlibat dengan pusat ni, kita tahu beberapa perkara yang tapi benda tu tak boleh disampaikan ke bawah untuk seketika. Nak bercontoh dalam peristiwa Fathul Makkah, nak buka kota Makkah, Nabi dapat mimpi. Bila Nabi dapat mimpi, satu wahyu daripada Allah untuk pergi ke Makkah. Pergi ke Makkah, membuka kota Makkah. Tapi urusan untuk pergi kota Makkah, nak pergi Fathul Makkah tu, orang bawah tak tahu. Nabi hanya beritahu kepada beberapa orang yang berada di sekeliling Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu saja.
Lalu arahan diberikan kepada tentera supaya bersiap diri. Pergi mana? Tak tahu. Bila tanya, jangan tanya, terus buat. Maknanya kalau ikutkan pada step tu, zaman tu Fir'aun, sebab dia tak tahu nak pergi mana. Sehingga kan ada cerita yang Allah masukkan dalam Al-Quran. Cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang dia cuba, dia bukan cuba, tapi dia agak-agak. Dia agak-agak, dia rasa Nabi nak pergi Makkah ni. Lalu dia buat, dia tulis surat. Dia tulis surat untuk hantar dekat keluarga dia kat Mekah, supaya siap sedia. Sebab Nabi mungkin nak pergi ke Mekah, mungkin nak pergi perang ke apa, supaya siap sedia. Dia sayang pada keluarga. Dan perkara tersebut Allah sampaikan kepada Nabi melalui Jibril. Lalu Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali dan beberapa orang untuk pergi tangkap perempuan. Yang mana perempuan tu disimpankan surat tu kat sambung dia. Sehingga kan pada waktu tu, apa Sayyidina Ali sebut pada perempuan tu, kalau kau tak nak bagi surat tu, aku akan bogilkan. Agak-agaklah kalau perkataan tu ada pada zaman sekarang, viral pula. Nah, netizen macam Sayyidina Ali. Nah, arwah nak bogilkan orang. Apa ni? Tapi sebab pada waktu tu dia tak macam zaman kita, tak viral. Nah, tapi itu arahan. Sebab apa yang dia buat tu sangat besar. Dia punya mafsadah, dia punya kerosakan. Sehingga kan bila dipaksa tak nak, kecuali dengan paksaan, kalau kau tak buat, aku akan tanggalkan pakaian, baru boleh keluar. Nah, ceritanya ayat tu kalaulah diguna pada zaman sekarang, panas. Pimpinan ni mengarah nak menggilkan orang. Tapi itu ayat senang dia. Tapi nak ceritanya, dia punya proses tu tak berlaku. Lalu berjaya ditangkap. Sehingga kan Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, biar aku pancung lelaki. Tapi Nabi kata jangan pancung, sebab lelaki ni dia adalah ahli Badar. Dia adalah orang yang berjuang pada peperangan Badar. Orang yang berjuang pada peperangan Badar ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ceritanya pun Nabi nak pergi balik ya, pergi Mekah. Tapi tak bagi tahu sampai orang bawa. Sebab apa? Ada benda yang boleh dibagi tahu, ada benda tak boleh dibagi tahu. Sabah sebagai contoh. Sebab apa kita tak masuk tanding? Sebab apa kita tak masuk tanding? Yang baru-baru ni di Sarawak. Kita Sarawak baru ni kita masuk bertanding, kemudian kita lawan SAPP. Begitu juga Sabah. Sabah kita tak masuk. Sabah kita tak masuk bertanding, orang marah sebab apa tak tanding dan sebagainya. Tapi kita terima untuk dapat satu kerusi percuma. Sebab kalau kita masuk bertanding di Sabah ni, tak menang dan tak dapat nak sampaikan dakwah. Tapi bila tak masuk, kita setuju untuk terima satu jawatan yang ada sekarang ni dekat satu WB Ustaz Muhammad, dia punya situasi berapa hubungan. Hari ni jadi WB. Dan bukan sekadar jadi WB, dia masuk dalam radio Sabah. Kan baru-baru ni, pelancaran baru-baru ni, Sabah yang masuk PAS 650 orang lebih. Sabah. Ui, tak ada jangka. 110 adalah daripada DAP keluar masuk PAS. DAP keluar masuk PAS 110 orang. Daripada 600 lebih. Kita orang dalam Jabatan Situasi Pusat tu, tak sampai sampai 600 lebih. Sebab apa? Sebab kita ada sedikit kursi yang mana awal dulu orang marah kenapa tak masuk tanding. Tapi Tok Guru ada, cuma tak nak sebut benda tu. Kalau sebut benda tu awal-awal, orang tukar strategi. Sama macam di Sarawak. Sarawak kita tanding satu kursi. Kita lawan dengan SAPP. Sebab apa? Sebab pada waktu itu DAP main, SAPP ni adalah rakan bersama PAS. Dan memang rakan bersama PAS pun kita dengan SAPP. Cumanya bila kaitkan PAS di Sarawak ni, orang akan rasa benci. Jadi sebab itu kita lawan juga satu kursi. Supaya apa? Supaya nak nampak kita bertembung dengan SAPP, lalu mainan daripada DAP itu terbatal. Orang say, kenapa bertembung dan sebagainya. Oh, rupanya itu benda ni. Dan alhamdulillah SAPP banyak menang di tempat lain.
Dan kita boleh sampai sebab dakwah di Sabah, Sarawak lain pula cara dia. Nak ceritanya ada benda yang kadang-kadang kita rasa, kenapa ni? Kenapa ni tak patut macam ni? Sebab tu dalam PAS dia ada wala, dia ada taat. Taat pada benda yang mungkin kita tak suka. Dan itu yang menguji kita sebenarnya. Satu macam Haji sebut dah penting usul. Kalau kita baca WhatsApp, baca FB, saya dalam grup, stres kita. dalam grup keluarga saya, bukan keluarga, buku semua. Kan dia hantar berita, kita orang apa, hantar berita cakap ni aku ni orang lama. Aduh, tak apa bersalah kan. Cakap kan, sebab ya kita tahu Haji Adi ilmu dia macam mana. Kalau kita tak suka, kita tulis sikit kan. Ulama macam mana ni, aku ulama, tapi kita tak tahu ilmu itu macam mana dia ada balik itu. Tak tegur jangan cakap tu ulama kan. Tapi dia orang tak, sebab dia orang ialah dia tak suka dah. Bila tak suka dah, pertemuan tu dia jadi dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Memanglah biasa tu. Macam dulu sebelum ni kita tak boleh dengan DAP. Kemudian sebab apa pada waktu tu boleh dengan DAP? Sebab DAP pada waktu tu bersetuju untuk terima hukum Islam yang ada pada PAS. Okey. Kemudian dia tak setuju balik. Dah tak setuju, tak ada dah. Dan kita tak ada dah sebab kita dah kena dulu sekali. Takkan kena dah kali kedua. Itu yang berlaku. Macam dulu dengan BN, kenapa tak boleh? Sebab pada waktu tu keras semua. Tapi bila sekarang, kalau kita tak bersama, orang kafir semakin banyak. Sebab tu kita usaha juga untuk bersama. Tapi nak buat macam mana pada keadaan ni, ialah mereka berkuasa kembali dan rasa kuat pada sebahagian orang. Satu kalau tanya keadaan sekarang, kita masih lagi konsisten untuk terus bersama atas dasar penyatuan umat. Berusaha untuk mengajak BN bersama-sama di atas satu bumbung. Satu bumbung ni setakat nama BN lah. Kalau atas nama lain akan datang, tak tahu lah, itu nama je. Semuanya BN menolak. BN menolak ni sebab dia tak boleh bersama dengan bersatu. Cuma kita sebut kalau BN tolak tak bersama dengan bersatu, dia akan jadi pertemuan. Bila pertemuan yang akan menguntungkan adalah apa nama musuh lah. Tapi tak apa, sekarang ni masih lagi mencuba tarik sebabnya ialah dia BN ni dia dikuasai oleh Presiden. Dan Presiden BN setakat hari ni kita sedia maklum lah, kan, berkenaan dengan masalah dan sebagainya. Tapi kebanyakan daripada selain daripada mereka okey. Ya, contoh macam kita kat Kuala Langat dengan BN, dia okey. Kan, dia maknanya okey lah. Kan, sebab kita letih dah bergaduh dengan lama dulu. Kan, jadi bila dah boleh bersama ni memang kita nak jaga. Tapi sebahagian daripada mereka ni masih lagi melihat berkenaan dengan kuasa, masih melihat berkenaan dengan harta benda dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang menyukarkan sedikit masa ni. Jadi setakat ni kalau tanya apanya, bagaimana untuk berhadapan dengan PRU yang akan datang ni, masih lagi cuba untuk bergerak di atas. Kalau tak bersama dengan PN pun kita cuba untuk satu lawan satu. Tidak bertemu tiga macam di Johor dengan di Melaka lah. Ya. Tapi kalau masih lagi kekal dengan rasa kekuatan mereka yang sedia ada tu, tak boleh nak buat apa. Bila kita bertemu tiga-tiga, nampak biasa tak? Dia pecah lalu. Dia memberi untung. Contoh kita di Selangor lah. Kalau di negeri yang contoh macam Kelantan dengan bertemu pun okey lagi sebab masih lagi Islam. Cumanya di negeri-negeri macam kita di Selangor, di beberapa yang bilangan bukan non-Muslim tu hampir sama. Kita kat Selangor non-Muslim dah 40 lebih, kita 50 lebih sikit je. Jadi kalau kita Islam berpecah dan sebagainya, teori tu cuba dosakan lagi lah. Dan sebahagian daripada bukan pimpinan dia peringkat UMNO ni faham. Punya je lah, dia UMNO ni dia 60 tahun dah dia memerintah, dan 60 tahun dah dia dah biasa dengan cara sebelum daripada ni, cara duit lah senang cerita.
duit lah. Jadi dia agak payah sikit nak tinggal. Satu waktu dia rumah, okey nak bersama. Dia dah dapat balik kekuatan tu, dia jadi kurang sikit. Kita doa mudah-mudahan ada formula yang terbaik lah nak dia kemenangan Malaysia. Allah Allah. Itu je dah bulan. Kalau ada soalan nak tanya. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita selesai lah. Tanya